khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tengok ummatan wahidah sikit lagi dah. Kita baru duduk di muka 29 dah. 29. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala di mana kita ni duk nak faham ummatun wahidah jadi molek daripada Allah dan Rasulnya. Jadi kita tu faham kata ummatun wahidah, kata firqatun najiyah tu iaitu ummatul da'wah atau ummatul ijabah. Ngaji dah pada muka 27-28 ni dah. Hingga siapa? Kalau kata ummatul da'wah makna katanya sepuluh orang Islam ni masuk syurga belaka. Siapa mengucap dengan syahadat, insyaAllah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis sahih. Siapa kata la ilaha illallah masuk syurga. Nah, tapi sepada ayat tu kata dengan hati yang faham. Kalau kata dengan hati tak faham, maka nak masuk syurga kat mana tak faham. Nah, tu oleh itu maka kita tu faham molek. Sebab ada hadis sahih mengatakan bahwasanya ummati hadhihi ummatun marhumah laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah 'adzabuha fid dunya al fitan waz zalazil wal qatl. Hadis sahih Abu Daud dikeluarkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim. Hakim kata sahih, Zahabi kata sahih juga. Abu Daud dia kata dengan sanad yang baik. Maksudnya umatku ini adalah umat yang dirahmati Allah. Tidak ada azab ke atasnya, Nabi kata. Di akhirat kelak tak ada. Sebab tu umatku hak terima ajaranku, tak ada azab akhirat. Adapun azabnya di dunia ialah beberapa fitnah, gempa bumi dan pembunuhan. Pada di Turki, gempa bumi acak Turki. Nah, gempa bumi, saya dua ni gempa pula api halah-haluh lah. Nah, itu azab dunia. Akhirat tak ada azab. Kalau masuklah hadis ni berpada dah kita dah. Tapi jangan duk jadi sudah tentu je muqtada la ilaha illallah tu kena semaya, kena keluar zakat, kena puasa. Tidak itu jadi makna kata dia tak erti la ilaha illallah. Tu dia. Jadi nak kata aku kata la ilaha illallah dah, aku nanti masuk syurga sekarang, tak usah semaya siapa, tak kena lah tu. Tak kena. Dah. Kena tu. Selain itu marilah kita sama-sama merhati maksud sebuah hadis daripada Khuzaifah Al-Yaman. Ia berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Faja'ana Allah bihadzal khair. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin?" قال نعم. قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت يا رسول الله ما دخنه؟ ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت يا هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لا إله إلا الله. حديث صحيح Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Bukhari rakam 3300 ni,
Muslim rakam 3434. Maksudnya daripada Huzaifah bin Yaman al-Yaman. Ni orang bijak-bijak lah kan, orang bijak, sahabat yang bijak. Ia berkata, orang ada wisaitat kuang kelai apa ni. Adalah biasanya orang ramai bertanya Rasulullah mengenai kebaikan. Gapo kebaikan, gapo kah wak gini molek kendak, banyak kelah tu. Tetapi aku bertanya baginda mengenai kejahatan. Aku tanya, jahat ke apa? Aku tanya oleh jahat, aku takut jatuh. Makhafata, kerana aku takut kejahatan itu menimpa aku. Kena hak baik saja, hak tak jahat hak jahat tak kena. Kabar-kabar hak jahat mari kita tak khabar. Lalu tu yang kata aku kena juga hak jahat. Nah, kena saing you, saing hak jangok lah ni, saing hak uduh lah mana kena juga. Awak tu, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu sebelum kedatangan Mung ni pernah berada dalam suasana jahiliah dan kejahatan. Belum Islam hari, kejahatan gelak gelemak damuh lah dunia ni. Lalu Allah mendatangkan ini kebaikan Islam lalu imam. Alhamdulillah muat Islam buat kami sebenar. Dulu retina kami sepelbu lah. Retina kami sepelbu kubah jual beli gapo tak ada harga, tak ada nilai. Bawa mari Islam ni, Islam wari setik kumkrang tinggi pada retina. Oh ya pun wi hak gapo penuh kena ke. Nah. La ilaha illallah. Maka adakah setelah kebaikan Islam ini adanya kejahatan jahiliah pula? Buat Islam hari ni ada lagi tukar jadi tak molek Islam ni? Baginda menjawab, ya ada. Ada. Aku bertanya lagi, mana jahat ada pula lepas pada jahat molek hak Rasulullah hari itu molek comel latte, lepas tu jadi gelak style lepas pada tu. Gelak. Gelak star tu gapa dia, ada setengah katanya masa kerajaan Muawiyah, kata setengahnya kerajaan kah perang teruk mati orang Islam puluh ribu sama itu ni. Oh perang benar, dia panggil kah tu kah syar benar. Lalu itulah dia tanya, apakah setelah kejahatan jahiliah itu adanya kebaikan Islam pula? Islam hari pula kendak baik. Baginda menjawab, ya, adanya kebaikan Islam pula. Lepas pada jahat gelak tu, hari pula kebaikan Islam. Tetapi dia kata ada padanya dakhan, yang ni kekeliruan. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan dakhan tu apa? Baginda menjawab, iaitu kaum ni dakhan ni. Sifat dakhan, kuna laksana dakhan ni, sifat dakhan, iaitu kaum yang berjalan di atas jalan yang bukan dari petunjuk aku. Orang Islam tapi tak jalan dengan petunjuk aku dan berpandu kepada lain daripada sunnah aku. Orang Islam tapi ambil sunnah Hindu mai duk pandu. Orang Islam tapi ambil sunnah Buddha mai wak wit. Nah, Buddha wak lah tu. Kalau Buddha mati kena duk wak gapo ya wak lah tu. Nah, dia tak ambil sunnah Nabi mai wak kot ken dalam ciwik yang dak. Itu makna dakhan. Dakhan tu lah tu. Nah, Nabi kata ada satu masa timurnya dakhan Islam. Semaya berpuasa, ada sejik, ada tok imi, ada tok khotik, tok bilak. Tapi sampai pria ambil sunnah lain mai duk jalan. Dakhan. Nah, dakhan Nabi kata kamu saya lagi. Tak timbul lagi lah fikir apa dia kenyataan ni, tak timbul lagi. Berpandu berlalang dengan sunnahku, engkau dapat mengetahui amalan mereka dan engkau engkarkan amalan itu. Tak boleh terima amalan itu. Bukan amalan hak Nabi buat contoh tak. Bapak kita berlama ke amalan itu. Orang ngekah-ngekah, lepas tu tak boleh tinggal dah nak buat ketagih. Jadi septik. Septik dengan bid'ah ni septik. Ya septik. Orang beramal ialah bid'ah. Ya septik orang beramal. Nah, kalau orang wairun lah ni ada ketang. Kalau tok email, tok khotik, tok bila,
bid'ah ya septik ya tu. Ya septik ya. Kalau wairung-wairung rokok tak tinggal belakang. Nah, lepas tu jadi ya septik. Benda bid'ah ni jadi septik. Nah. Lalu tu bertanya lagi, adakah setelah ini kebaikan yang dipenuhi dengan dakhan itu adanya pula kejahatan? Tapi Nabi kata, hak saat ini Nabi kata khair dah. Nah, semaya, puasa, tapi kadang-kadang semaya turut sunnah lain. Lah tu khair dah zaman tu. Ada dah zaman tu. Zaman tu ramai nak bergelak, ramai duk le damai. Dia panggil khairun lepas pada syarrin dah lah. Nah, lepas tu lepas pada khairun hak pasal lek sunnah tu, tak ada kuat sunnah tu. Ada kena kejahatan. Nabi kata, ya ada kejahatan pula, iaitu penyeru orang ramai di atas pintu neraka Jahannam. Oh tu tak ada kata bid'ah dah. Seru masuk neraka Jahannam lu dah. Nah, suruh-suruh jahat, suruh-suruh zina, suruh-suruh curi, suruh-suruh ngopok, suruh-suruh gapa makan reba. Seru salah dah. Allah. Barang siapa yang nyahuti seruan itu, nescaya dilontarkannya ke dalam neraka Jahannam. Siapa terima seruan itu masuk neraka Jahannam. Ia berkata, aku bertanya lagi wahai Rasulullah, tolong jelaskan sifat-sifat mereka kepada kami. Sifat penyeru neraka kepada neraka Jahannam biasa mana ibu dia, contoh dia, rupa cakta dia. Baginda menjawab, mereka itu adalah dari keturunan kita juga dan bercakap dengan bahasa kita juga. Orang Arab. Orang Arab juga. Jadi bawa suruh tinggal semaya, suruh buka orak. Orang Arab buka orak lah ni pernah-pernah. Malah semaya pernah-pernah. Nah, makan reba pernah-pernah. Isap rokok pernah-pernah. Oh, jadi benar ni benar. Benar ia panggil du'atun ala abu jahannam. Penyeru kepada jalan-jalan yang jahannam. Auzubillah. Terutama orang mendapat didikan barat. Dia ni orang Islam kita ni pada-pada ya beragama, jangan duk jadi krem dakwah. Nah, kita ni kekurangan ketinggalan dalam dunia ni, tak ada hamba ngorang. Kena motong banyak, belalah kena tinggal semaya pun kena. Dia ya suruh ke ada abu jahannam. Abu jahannam lah. La ilaha illallah. Ni duk ayat dalam ahdul Islam ni, tak ada kecek hak kafir tu. Duk kecek dalam yuk perubahan orang Islam sendiri. Islam sendiri duk kecek. Perubahan dalam sangkum Islam dia berubah tu begini gitu. Jadi sangkum kufur. Kalau kita tengok Belanda, lah ni kakak ni adil lah, negeri-negeri banyak-banyak lah. Nah, lepas tu lalu tu lah ia berkata, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah arahan kamu untuk aku jika aku bersuara dengan keadaan demikian itu? Kalau aku dah dengan masa tu, nak suruh kuat lah mana? Nak sangcut jun lah mana? Nak buat sikap lah mana? Baginda menjawab, hendaklah engkau melazimi jemaah Islam dan pimpinannya. Ni nak ayat atas, kena melazimi pimpinan Islam. Sebab kajian tak ada Islam dah kajian. Kena jemaah. Islam ni ada dua, ia suruh ikat ada dua bentuk. Kita kena ikat diri kita dengan kajian Islam atau dengan jemaah Islam. Dua kali ingat malam. Dia itu tak sempurna walak. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Lah mana nak walak? Mesti kena ikat dengan satu peraturan hidup, emma dengan kajian Islam atau dengan jemaah Islam. Dua kali tu. Ni hadis jemaah Islam. Nah, hendaklah kamu tu melazimi jemaah Islam dan pimpinan jemaah Islam. Negara tak ada kan ni. Sebab ia jadi du'atun ala abu jahannam dah. Negara tu tak boleh. Negara sekular. Negara yang mengasingkan agama daripada hidup. Fasluddin anid daulah. Ni kalau kita tengok dalam 50 tahun dulu, 30 tahun dulu lah ni banyak.
banyaklah. Du'atun ala abwab jahannam. Du'atun ala abwab jahannam. Lah ni boykot hangga siapa selerak tabak habis ke negeri Timur Tengah tu bukan? Nah. Lepas tu aku bertanya lagi, bagaimanakah jika tidak ada bagi mereka pada waktu itu jemaah Islam? Jemaah tak ada. Hari tak ada. Tak ada orang buat jemaah, tak ada. Dan tidak ada juga pemimpin jemaah, tak ada. Masa sepi ada juga. Sampai andaian ini Nabi itu beri jawab belah ni. Buat tengok. Kalau tak ada jemaah, tak ada pemimpin, baginda menjawab, hendaklah engkau asingkan diri daripada semua kumpulan yang batil, semua kumpulan yang biasa duk bawa pergi kepada sesat, kumpulan lagi pada tak semaya, tak puasa, lepas orak, dedah orak, berzina, main riba, gapo macam-macam tu, mungkin jangan masuk puak kumpulan tu. Sekalipun engkau terpaksa menggigit akar kayu sehingga engkau mati, sedangkan kamu tetap bertegah di atas kebenaran itu, iaitu melazimi jemaah Islamiah atau menggigit akar kayu yang tak seturut mana-mana puak hak tak cu. Tu ni jaga hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nah, tu kita ni hidup zaman ni kena ambil kira ni mana. Emang kita kena mikir kata zaman kita nak ada dakhan, kita nak memerangi setara mana, kita kena pada-pada. Sebab Nabi kata ada, Nabi Junjan kata ada dakhan. Dakhan ni mana? Orang Islam sendiri membawa cara hidup dia tidak berdasar pada sunnah Nabi. Nikah tak berdasar pada sunnah Nabi. Apa dia pakaian tak berdasar pada sunnah Nabi. Cara makan tak berdasar pada sunnah Nabi. Cara tidur tak berdasar pada sunnah Nabi. Nah, cara pendidikan kurikulum gapo tidak ambil hak Nabi, tak ada gapo. Halal tak kira asal boleh makan sudah. Atau semua tu qaumun yahduna bighairi hadi wa yastannuna bighairi sunnati. Ada dalam masyarakat Islam. Kita ni buat kriak tak boleh benda ni Nabi royak kata ada. Biar orang Islam tak ada kecak masyarakat lain ni, semua duk kecak perubahan masyarakat Islam. Masyarakat tak Islam tak ada kena kecak, tak ada masalah dening. Apa dah ni? Masyarakat Islam sedunia lah tak ada kes tepat dah. Suk sekalinya, suk orang panggil keadaan yang penak sekali. Jemaah Islam apa tak ada, jangan negara Islam. Jemaah Islam tak ada. Jemaah yang doa kerusuh orang nak jadi pahal Islam, nak turut Islam ni tak ada. Satu sapu satu masa. Boleh hadir bila sikit lagi ke dalam keadaan sikit lagi. Lepas tu ada jemaah tak pakat, jemaah biasa nak bawa orang jadi sokong benda-benda haram dari dunia ni. Tu du'atun ala abwab jahannam. Anak cucu kita bila rumah nak temulah ni, kalau anak cucu mana temu negeri ni, kena pegang ajaran Nabi yang kata, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Naklah kamu tu uzlah. Makna kata jangan ikut mana-mana puak kumpulan, semua tu jangan. Walau ada senyap mana, walau ada power senyap mana apa. Walau anta adda bi asli syajaratin, sekalipun mungkin ada gigit dengan apa dah umbuk kayu, nak gigit dengan rakai hak pang kayu tu. Mana katanya kaca duk tak segi tu hak puak-puak du'atun ala abwab jahannam tu bawa. Walau setara tu pun siapa mau mati? Siapa mati? Tu dia. La ilaha illallah. Hadis ni orang panggil kanton, kan plan-plan sangkum Islam ni bahaya benar. Kita kena buat hati sikit. Jadi hak bersih Islam, bersih sungguhnya kah Nabi itu ya. Lepas tu gak hak molek benar, lepas dah tu khairun tapi ada dakhan. Lepas pada tu bukan dakhan dah, gelak gelemak selalu dah. Du'atun ala abwab jahannam. Itulah 2, 3, 4, 5 ton Islam menurut hadis sahih yang Nabi cerai kepada. Makna dakhan ialah hati yang rusak. Hati rusak. Islam hati rusak.
Berdeki kok kata berdeki kok ni misalnya terhadap Islam atau hati yang denda terhadap yang lain sebagai isyarat bahawa kebaikan al-khair yang datang setelah asyar itu bukanlah kebaikan Islam yang bersih 100%. Ada. Islam bersih 100% zaman Nabi. Zaman sahabat. Bahkan bercampur aduk secara kotor. Ini apa dia tafsir Fathul Bari Al-Asqalani pada Sahih Bukhari. Nah, juzuk 7 muka 37. Bukanlah seperti kebaikan Islam di zaman Rasulullah SAW. Tak. Dengan itu, apabila ditanya Rasulullah mengenai hakikat dakhan, baginda menjawab, Qaumun ni seorang Islam lah, bukan kafir. Yahduna bighairi hadi wa yastannuna bighairi sunnati. Iaitu kumpulan umat Islam yang tidak menerima petunjuk Rasulullah dan tidak berjalan menurut sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan beragama mereka. Jelas tak lah ni? Jelas. Kalau kata zaman lah ni, kalau kata zaman baik, tapi dakhan ada, cerak-cerak dakhan ada. Kalau zaman baik, tu orang panggil husnuz zanni dengan masyarakat kita lah tu. Elok suka dengan masyarakat. Kita kata khairun lah zaman lah ni kita kata. Tapi fihi dakhan. Pak kita, doa kerana Nabi kata ada benda ni. Mungkacab tepik senyana tak habis bid'ah. Ya bid'ah septik orang tua ya bang. Ya septik orang beramal ibadat. Ya septik kepada orang beramal ibadat ni ialah bid'ah. Buat sesuatu amalan tak serupa dengan hak Nabi, dia panggil bid'ah sallallahu alaihi wasallam. Lawan dia sunnah. Nah, tu. Oleh itu maka ingat baik-baik, hei orang beramal soleh, hei orang beribadat, jauhilah daripada bid'ah, kerana itu adalah septik bagi orang beribadat. Nah, itulah kesan dakhan. Pun tu baik daripada dakhan yang merusakkan yang ada pada hati-hati mereka. Ada pada hati. Baginda menyambung kata lagi, ta'rifu minhum wa tunkir, yakni kamu dapat mengetahui amalan mereka dan kamu ingkarkannya. Sebab apa? Kerana di kalangan mereka ada yang berpegang dengan sunnah dan keadilan, dan ada juga yang menyeru pada bid'ah dan bertindak zalim. Ibn Hajar belakang syarah lah ni. Ada orang ni duk bawa suruh turut sunnah, hak ni duk suruh turut bid'ah, hak ni duk suruh buat adil, hak ni suruh buat zalim. Orang Islam dua tu. Ning hadis Nabi menurut pahami Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, syarah kepada hadis Sahih Bukhari. Apa tu? Syarah pada hadis Sahih Bukhari. Nah, tu dia. La ilaha illallah. Hal ini telah pun berlaku sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum lagi. Bukan atas zaman belakang ni. Nah, seperti berlaku di zaman Muawiyah dan kerajaan selepasnya. Ini tafsir syarah hadis daripada Fathul Bari belakang. Nah, Fathul Bari dengan Umdatul Qari lil Aini. Nah, tu. Dan dengan itu tidaklah heran kiranya berlaku pada zaman sekarang ini. Pelik zaman sahabat adan dah ni. Orang tak saya turut sunnah Nabi zaman sahabat adan dah. Zaman lah ni kalau ada tak usah wasa pelik. Lepas tu bukan kata kita kena senyap, kita dakwah aja, dakwah sekadar. Kalau jetak, kau dulu. Dakwah pula. Kalau jetak, kau dulu lah tu. Sebab septik dia, kita kena hencai kat dia. Dia akan melang ya septik you. Nah, ya saya. Kalau sunnah ni tak septik ni. Tak boleh kelipar samalah lah nak buat. Nah, kalau hanung tak boleh tinggal wasa harah lah. Saya bergerak benar kalau hak bid'ah. Iya ya sungguh. Tak boleh tinggal lah, kena duk buat hari dia. Iya sia dia. Nah, janganlah hei orang Islam, benda-benda hak Nabi tak ada biasa buat, jangan duk kacau wak ui rajai sangat barat tu. Nah, nak wak jaga belah dia lah ya. Ya ketagih dah. Bagi dia lah. Nah, kan wak jaga ikut dia lah. Nah, tapi sama-sama sudah wak lah nyanyo. Ada pedah po, tak ada pihak nak ui pahala benalah tu. Iblis tak ada pahala nak ui, ya kena pihak tak ada pahala nak ui. Nah, iblis kena benar bid'ah. Pihak tak ada syurga nak ui kita.
Kalau masuk turut dia, siapa neraka? Masuk neraka kalian. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, ada neraka nak cadar duduk sekali dengan dia, neraka Allah Taala cadar ke dia. Na'udzubillah min dzalik. Habis tu dah. Dengan itu tidak heran kalau berlaku zaman sekarang. Walau bagaimanapun semua keadaan umat Islam yang bermacam-macam keadaan, ada yang ikut sunnah Rasulullah dan ada pula yang suka pada bid'ah, itu masih lagi dianggap al-khair. Yang panggil khair lagi lah tu. Sangkum tu sangkum khair lagi. Sebab apa? Sebab ada juga orang duk bawa orang lagi pada sunnah. Yang panggil khair lagi belah tu. Nah, tetapi wa fihi dakhanun, yakni baik tetapi kurang bersih atau kurang penuh kebaikannya. Itulah penegasan hadis Rasulullah SAW yang tersebut menurut penerangan para ulama hadis. Kok kita kena erti ni? Ning lah. Nah, taking benda hak mesti berlaku dalam masyarakat kita. Dan kita tahu benda ni, kita tak create kerja dakwah. Kita tahu kata, oh ni saya tak nakkan hak lah ni, hak adalah hadis betul ni. Kita dakwah bukan tak dakwah, tapi jangan create. Jangan kita wasa kata tegang. Jangan wasa kata musuh dengan dia. Tak usah musuh sangat dengan dia. Kau dawi. Hei orang suka pada bid'ah. Nah, tak usah lu tagih benda bid'ah. Nah, kalau saya tagih benda bid'ah tak payah terawak bagi sunnah. Wak cik-cik lu. Buka puasa kau tamat. Benda cik-cik lu, mudah-mudah. Ya betul payah dah. Payah. Duk wasa tak boleh tinggal lawan ibadah ya tu. Tu. Walau ibadah tu bukan bid'ah, tapi tak turut sunnah. Ya tu ya. Tak ada bid'ah buka lawan ibadah. Nah, tak turut sunnah tu jelas. Sebab Nabi turut sunnah dia buka puasa dengan wah tamat. Kalau tak ada wah tamat, Nabi sekadar kata ambil air sirup, lepas tu maya. Tak ada buka puasa dengan lain. Tak jawab ke benda mani lain. Tu misal benda-benda lah tu. Tak ada hadis yang menyatakan Nabi buka puasa dengan lain dengan wah tamat atau air, walaupun benda manis zaman tu nak ambil supaya kita lebih daripada kita lagi bagi manis-manis. Nabi kena wah labu. Nabi suka makan wah labu. Ada hadis Nabi suka makan labu. Tak makan ke buka puasa. Pengat labu kita tu tak ada, tak jadi menu buka puasa tak. Sedangkan dia suka makan pengat labu. Benda-benda lah tu kita mula halah-lu. Lama-lama ya pergi kapsa, kau masuk pada amalan ibadat khas maya apa kau pergi. Sallallahu alaihi wasallam. Tak ada payah, tapi kecek nak bunyi payah tu tak boleh lah. Jangan kecek nak bunyi mudah, bunyi mudah. Wallahu alam. Kerana selepas itu tidak lagi ada kebaikan, bahkan adanya zaman dianggap asyar, iaitu kejahatan yang berbentuk du'atun ala abwaab jahannam, iaitu suatu generasi yang menyeru orang ramai pada kejahatan dari atas pintu neraka, di mana mereka itu adalah terdiri dari keturunan orang-orang Islam juga. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Anak-anak kita anak orang Islam, auzubillah min dzalik. Iaitu keturunan orang Arab juga dan berbicara dalam bahasa Arab juga. Kalau hadis ni iaitu bahasa Nabi, bahasa Arab. Kumpulan ini telah ditafsir oleh setengah ahli hadis dengan setengah orang-orang khawarij. Berkhawarij. Khawarij orang Allah saya sebenarnya pegang Islam kuat dah. Wajak lalu parit dari sana. Tu khawarij lah. Tengok orang salah lebih, mata merah semua. Nah, lapis Ali itu dia kata tak pakai lagi. Ali jadi khalifah. Lapis kita tak kena masuk baci dia langsung. Ali Uthman ni masuk dalam jira dia saja. Orang tak kena belakang, tak kena belakang. Itu orang panggil khawarij. Khawarij ni orang tubik daripada taat kepada Amirul Mukminin, yang panggil khawarij lah. Orang tubik daripada taat kepada Amirul Mukminin, tak sungguh-sungguh, amir sungguh. Amir kalau amir hak tak sungguh pun kena turut. Amir ni walau zalim pun kita tak jadi amir, tak boleh nak turut macam. Turut bagi molek lah. Tak boleh nak gaduh buat deraka ke dia tu kalau tak boleh. Tak boleh. Nak cabut dia ke apa tak boleh. Tetap sangat. Ya asalnya kita letak amir-amir ni, kita letak ketua-ketua ni, kita letak. Dan kita letak siapa-siapa dia tak menang, kita kena turut dia.
Nah, kena turut dia. Nah, kalau dia suruh benda molek lah, suruh benda tak molek, tak usah turut. Tak kena turut. Tu dia. Ini nama terjemah Khawarij dan lain-lain yang suka berusaha merebut kuasa pemerintahan dengan membawa dasar menentang Islam sampai keluar dari hakikat umat Islam. Itulah du'atun ala abwabi jahannam menurut penerangan ulama hadis. Rajak kepada tadi juga Fathul Bari, Umdatul Qari juga. Syarah hadis katanya du'atun ala abwabi jahannam ni orang biasa salahkan pelajar. Kalau molek berdoa, kalau tak molek berdoa. Jadi duduk dah parik lah tu ni yang panggil du'atun ala abwabi jahannam. Dalam suasana wujudnya du'atun ala abwabi jahannam yang membawa manusia keluar dari Islam atau membawa manusia ke neraka jahannam, Rasulullah mengarah supaya tiap-tiap orang melazimi dirinya dengan jemaah Islam, jemaah al-muslimin dan imam mereka. Nak cari jemaah molek. Dalam suasana kajian nak tupai tak boleh dah. Nah, kajian Islam pun, kajian orang Islam pun nak tupai tak boleh dah. Duk suruh barang tak pakai saja. Kena duduk dalam bentuk jemaah. Dalam bentuk jemaah. Nah, bentuk jemaah. Lebih-lebih lagi orang duduk negeri kafe. Orang Islam kena duduk dalam jemaah. Nah, duduk dalam jemaah. Dan imam mereka. Sekali pelemuh kedudukan jemaah tu. Dan tidak ada hukum imam tu. Tak ada hak ni dah ada. Hak ni dah ada. Jadi kita kena melazimi juga. Kena duduk dah, kena duduk sabar lah jemaah juga. Bila perekat kajian tak ada bawa dari Islam sekabut. Asalkan mereka berhimpun di atas dasar taat pada khalifah atau amir atau imam atau apa sahaja gelaran pada pemimpin jemaah di zaman itu dengan dengan yang tetap di atas dasar ummatan wahidah. Yang mana ummatan wahidah yang gemala. Iaitu zahirnya beribadat dan bertakwa kepada Allah walaupun bercampur aduk dengan bid'ah dan kharafat. Kita kena sabar. Ramai di kalangan ulama Islam yang menghubungi pengertian jemaah Islam pada hadis ini dengan al-jamaah dalam hadis iftiraqul ummah, iaitu alaikum bil jamaah. Nah, mesti kena jemaah. Nah, itulah lebih kurang hari ini. Lepas tu dia baca sendiri berkata Abu Ja'far Tabari atau sudah-sudah aja kata itu. Apalah kita mau baca minggu depan pula. Minggu ni sekadar ni kerana masa kita sangat tercepit. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.